Selamat bertemu kembali dalam Wanita Hari ini. Dan Aziza, seperti mana yang kita bincangkan tadi, topik perbualan tadi, topik perbualan kita ialah mengenai kedekut kasih sayang. Mengapa, dalam situasi apa seseorang itu boleh menjadi kedekut kasih sayang? Masa mula-mula, masa bercinta, membuat-buat perasaan kasih sayang tu ya, apa tu, mempamerkan kasih sayang dengan begitu banyak sekali begitu generous sekali. Tapi lepas kahwin tu, lepas kahwin jadi hamba, jadi kedekut, susah nak pamerkan kasih sayang tu. Kenapa? Jadi kita nak tanya kepada panel-panel kita hari ini. Siapa yang bersama kita pada hari ini? Bersama kita pada hari ini ialah pakar motivasi Dr. HM Tua Iskandar. Selamat datang. Dan juga pasangan artis yang paling romantik di Malaysia ni. Oh yes, very the romantic. Nurul dan Ajai, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Jadi mungkin kita nak tanya pada doktor dululah, mengapa agaknya fenomena kedekut kasih sayang ni berlaku? Dia kasih sayang ni sebenarnya satu benda yang tak perlu bayar pun. Jadi semua orang boleh beri dan boleh terima. Tapi sebab dia biasanya dia jadi kedekut, jadi berkira-kira nak beri ni pada waktu setelah berkahwin. Kalau belum berkahwin tu memang tak kedekut. Memang boleh beri pun kan. Tapi bila dah kahwin tu sebab merasakan bahawa ini satu benda yang dah biasa kan. Benda yang dah biasa, jadi tak perlu lagi nak beri. Yang kita dah tentu ada punya, tentu dapat punya. Jadi bila dah ada macam tu, kita rasa tak perlu lagi. Dan mulalah kita cari satu lagi ialah kerana faktor sibuk. Sibuk kerja, sibuk membina kerjaya, nak cemerlang gemilang terbilang ni. Maka kerana itu kita pun mulalah tak ambil kisah perkara ni kan. Tapi sebenarnya dia sangat penting lah untuk kita ambil kira, untuk kita sampaikan, kita salurkan. Sebab yang menerima tu dia ada impak yang besar kan. Kalau kita terlampau kedekut, nanti kita boleh terkira-kira. Ni apa hal ni, apa pasal dia cinta lagi ke, sayang lagi ke. Jadi bila macam tu nanti macam-macam perkara yang timbul ya. Jadi eloknya lah ya, fenomena kedekut kasih sayang ni tidak berlanjutan dalam sesebuah rumah tangga ke, dalam sesuatu perhubungan. Tapi sebenarnya kalau dalam kita memasuki alam rumah tangga, bukankah itu lagi penting sebenarnya untuk kita mempamerkan kasih sayang, untuk membina satu perhubungan dalam jangka masa yang panjang? Betul tak, doktor? Ya, memang benda ini kita ada banyak aspek, ada banyak cara untuk menyampaikan rasa kasih sayang kita tu. Mungkin kalau wanita dia memerlukan benda yang mana kalau kita beri satu benda, gelang contohnya sampai ke lengan tu, yang kita boleh tahan sampai setahun kan. Sampai setahun kita boleh pegang cinta kasih sayang dia tu memang berkekalan selama berkilat lagi lah gelang tu kan. Jadi maknanya banyak cara meluahkan ya, mempamerkan kasih sayang, mungkin perabot, mungkin rumah dan sebagainya. Maka kerana itu kita tak perlu pun. Setengah orang menganggap bercakap kasih sayang tu dah tak perlu sangat kan. Tapi ia adalah satu benda yang patut, yang wajar. Sebab menyatakan kasih sayang tu seperti saya sayang awak, ni berpahala. Sebenarnya senang aja, bukan susah sangat nak dapat pahala kan. Dalam hidup rumah tangga ni kita sebut benda yang elok, ada impak yang baik untuk pasangan kita, dia memberikan kita pahala. Itu cukup cantik. Tapi saya setuju cakap doktor. Sebab ya, kadang-kadang individu ya, kelainan kita berinteraksi untuk menyatakan rasa kasih sayang itu berbeza. Kadang-kadang ego merangkumi. Ya, saya nak cakap I love you, tapi aku lelaki. Tak maju lah. Apa salahnya? Well, talking about reality ya. Aku hang tua. Kan, so I mean like that. Tapi macam saya menunjukkan mungkin kasih sayang saya. Of course, mungkin ada sebulan sekali saya akan cakap I love you ke. Sebulan sekali je? Sebulan sekali. Betul kan? Kasih saya... Ego, cakap sebulan sekali. Sebenarnya hari-hari. Kasih sayang saya dalam pemberian. Perbuatan. Yang berterusan. Yang saya bagi gelang emas kan tak hari? Bukan. Pemberian. Maksud saya, orang makan. Part of it. Telefon ya. Sampai kau apa? I mean, you're showing your care lah. Yes, ambil kisah. Itu pun part of kita memberi kasih sayang. Saya rasa perkara ni datangnya, kita masing-masing datang daripada satu keluarga, kan. So jadi benda ni berkaitan dengan ajaran daripada keluarga, daripada apa yang saya tengok daripada Ajai, dia mempunyai self confidence yang tinggi di dalam diri dia sendiri, dan dalam mengenai peribadinya, mengenai kasih sayang ni, dia tidak lokek. Dia seorang yang tegas, tapi ada cara dia sendiri bagi kasih sayang. Dia jenis kalau dah dia suka seseorang tu ke apa ke, dia nak sentiasa dengan dia atau yang macam mana. So benda ni terpulang kepada individu. Macam saya, mungkin saya yang bernasib baik mempunyai suami yang jenis macam saya langkah keluar pintu sekejap 5 minit dah telefon.
Belum keluar gate rumah dah telefon. Inspektor So gadget dah. dia macam tu. So sebab tu Jadi Ajai ni bukan termasuk langsung dalam kategori apa tu suami yang kedekutkan sayang Tak ada? Ada langsung tak juga. Tak juga. Tak, maksud saya tu tak juga tu, maksudnya tak, mungkin ada di luar lelaki yang lain pun ada yang macam tu kan, maksudnya bukan ada seorang yang macam tu, maksudnya begitu. Dan cara Nurul pun memberi kasih sayang berlainan juga. Macam mana kan? Cubalah kongsi sikit ni. Dah lama kita tak keluar, so saya faham. Dia tak darat ya? Saya lain. Bukannya bang jom keluar. Saya dia terbalik. Saya Ajai is very direct. Dia main tepi-tepi. Dia kalau apa dia suka ke dia tak suka dia akan cakap direct, tapi dia tak simpan kat hati. Macam saya. So kadang-kadang saya confuse juga. Saya nak fikir apa. Tapi bila kita dah dalam kehidupan ni kita tiap-tiap hari kita akan cuba memahami pasangan kita, ya. Walaupun dah bertahun-tahun kahwin sebenarnya, setiap hari kita sepatutnya tidak berhenti untuk mengenali pasangan kita. Dan saya tak cakap Ajai Nurul ni adalah pasangan yang perfect. No. Tidak. Tapi saya tak perfect, tapi saya kata romantik. Berarti romantik kan? Tapi kalau kat pentas kita nampak memang romantik ya. Memang romantik. Tapi apa yang ada di situ cuma dekat rumah tak nyanyi. Kalau tak nyanyi tak boleh pegang tangan. Nyanyi juga. Nyanyi. But then like it's okay, not only the love shown towards you guys, how about your kid? Children. I love you juga ke macam mana? Yes. Macam Mak Saleh ni suka I love you ma, you know. Because saya suka mengajar anak saya tentang logical thinking. So maksudnya kalau macam sayang tu maksudnya you are very special. So every moment kadang-kadang, because kita orang bekerja begini kan, bukan 9 to 5. So kerja tu kadang-kadang whole weekend tu kita dah tak ada tak apa. So selalu dengan telefon apa, so nak tunjukkan yang kita ni tak melupakan dia orang tu, memang selalu angkat telefon ke, letak telefon ke, memang mesti cakap I love you, I miss you, so that cara untuk memamerkan. Dan there's one tagline yang kita selalu bagi, apa yang papa mama buat ni untuk awak bila besar nanti awak relax. Because kita terlalu sibuk kan. Lepas tu lagi satu, saya rasa kerana kasih sayang tu, betul tak doktor? Saya rasa ini pendapat saya, kerana kasih sayang tu dan kerana cara kita bagaimana mendidik anak kita ke apa ke, akan menyebabkan dia orang ni mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Betul. Saya rasa itu pendapat saya lah, because kasih sayang ni sebenarnya banyak benda yang positif untuk kita semua kan. So itu yang saya dengan anak saya, dengan suami saya, kita ni transparent mengenai kasih sayang. Tak perlu malu nak cakap I love you ke, I miss you ke, awak ni macam lain lah, sibuk kerja lah, jenis yang all those kind lah. So, jadi itu kepada family yang memang kukuh perasaan kasih sayang di antara suami isteri dan juga anak, yang memang betul lah mempunyai keluarga seperti Nurul dan Ajai ni kan. Tapi doktor, balik kepada bab kita kedekut kasih sayang tadi ya, dia banyak berlaku dengan lelaki ataupun wanita sebenarnya doktor? Sebenarnya kadang-kadang kalau wanita ni dia lepas kahwin dia akan komplain suami dia yang masa nak kahwin tu kan, masa nak tengah pesu tu memanglah masa tu tapi lepas tu yang jadi hambanya isteri akan menyalahkan lelaki. Ya memanglah begitulah. Realitinya lah, kita sebut terus terang lah kan, memang biasanya lelaki agak miskin dalam melahirkan kasih sayang selepas berkahwin lah kan. Kalau nak harapkan dia kata dia sayang, dia cinta sebagaimana dulu waktu bercinta itu suka nak dapat. Tapi orang perempuan dia kena faham lah sebab orang lelaki ni bila dia dah terima seorang wanita untuk jadi isteri dia, dia menanggung macam-macam masalah. Dia menanggung tanggungjawab kan. Apa saja perbuatan isteri dia yang tanggung. Jadi benda ni kita kena faham lah. Jadi misal kata kalau dia tidak menyatakan tu, kita terima. Saya selalu kata macam ni, kita kena pegang 6 bulan ataupun setahun. Selagi isteri tu, suami tu belum nampak sesuatu benda yang dia buat tu yang kita boleh katakan dia ni dah lupa daratan, kita pegang pada yang setahun dulu tu. Maknanya setahun dulu dia dah pernah kata dah, okey, I beri satu cincin, ini saya cinta awak. Mana setahun, pegang. Jangan nanti besok pagi tak tanya lagi, dia timbul menyampah dan sakit hati kan. Asyik nak tanya tak kita faham ke kan. Dia setengah orang macam tu. Semestinya benda tu tak semestinya diucapkan setiap hari, tapi mungkin dengan perbuatan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia lebih apa orang kata appreciate kalau benda-benda yang small tapi benda-benda yang kecil tu kadang-kadang kalau dilakukan dengan cara mempamerkan, macam Ajai cakap tadi kan, telefon ke dah makan ke belum semua. Itulah bezanya lelaki dengan perempuan. Pasal itulah orang lelaki ni dia suruh kahwin dengan perempuan. Bila dia kahwin dengan perempuan kan, maka dengan sendirinya sempurnalah kekurangan dia. Betul. Kan dia kurang mempamerkan kasih sayang, tapi isteri dia mahukan kasih sayang. Jadi dengan itu dia sempurna.
dibina satu keluarga, satu family yang cukup cantik. Sebab yang kekurangan pada isteri, suami dah sempurnakan. Kurang pada suami, isteri dah sempurnakan. Dia dah okey dah jadi family tu. Berbanding dengan kalau asyik nak bercakap, suami pun nak cakap kasih sayang, isteri pun nak cakap kasih sayang. Berjumpa je, you sayang I, dia pun cakap I pun sayang you. Itu je lah kerjanya. Apa lagi dah. Tapi melalui pengalaman saya lah, saya rasa dalam perkahwinan ni kita bagikan satu game pada wanita tu sendiri. Macam saya pun mula kahwin aja, saya nak dia jadi macam ni. Dia pun dia kata dia nak saya nak macam ni. Romantik. Tapi dalam pada benda lain tu kita nak dia jadi macam ni. So bila dia tak boleh ikut apa yang kita nak tu, kita akan rasa alah ni aku salah pilih orang lah. Actually kita nak dengarkan jawapan daripada Ajai, tapi selepas ini kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Memang hebat tadi diluahkan panas. Kadang-kadang macam saya katakan, pemikiran individu berbeza ya. So mungkin ada lelaki yang memikirkan kenapa bila dah kahwin dia tak boleh menceritakan saying that I love you almost every day yang dia nak kena cakap lafazkan. Mungkin ada lelaki yang ambilkan bila kita dah kahwin, kita menjadi ketua rumah ya. So kalau aku jadi asyik cakap I love you je, nanti aku ni dibaratkan macam cerita Hindustan ya. Tak ada kerja lain. This is setengah orang. Itu pendapat mewakili kaum lelaki sebenarnya. Bila kita melafazkan kata I love you, so di mana mungkin wanita itu pun akan fikir, kau ni lembik sangat lah, saya nak kental sangat lah, saya nak cakap I love you. So itu mungkin menyebabkan lelaki yang kadang-kadang mungkin menceritakan melafazkan kata-kata itu dengan cara perbuatan. We are not saying, kita tak cakap I love you almost every day. Yalah, orang perempuan pun tak minta sebenarnya nak diucapkan kata-kata I love you. Kita ini tak ada. Dengar sekali-sekala. Tapi itulah masa saya tapi katakan, mungkin dia lebih murni sebenarnya di luar perbuatan. Kita jadikan benda ni bukan tahap yang negatif yang paling bawah sekali. Kita jadikan benda ni is a positive pemikiran yang positif. Kita fikir kita tak apa, as lelaki pun kita kena mengalah. Mengalah kerana kita faham sifat wanita memang menambahkan jadi memang kita itu sebab kita tukar cara penyampaian rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita in different way. Jadi Ajai selalunya macam mana nak menyampaikan rasa cinta kepada Nurul walaupun dah orang kata dah 10 tahun like I told you just now, selain daripada itu saya kos itu, and now saya suka beli barang. Bila saya penat bekerja, saya suka shopping. Suka masak. So maknanya bila saya belikan dia barang, so dia tahulah tu. Saya fikir dia. In different kind of way. Nurul macam mana? Orang perempuan selalu tak ada masalah kan kalau nak kasih sayang tu? Ya, setengah perempuan tu dia ada cara masing-masing kan. Tapi kalau macam saya tu, macam sekarang kita orang memang bekerja sama-sama dan punya syarikat yang sama. So walaupun di bawah satu bumbung yang sama bekerja, tapi kadang-kadang kesibukan kerja tu yang membuatkan macam mana pun macam bekerja tempat yang berasingan juga kan. So jadi cara saya tahu dia nak balik malam ke apa, masak dulu ke kat dia. Kadang-kadang penat tu terpaksa cakap penat lah kat dia, sebab dia kalau cakap directly dia boleh terima, sebab dia pun macam tu, dia cakap direct je kan. Senang macam tu So saya buat apa yang benda dia suka. Dia saya rasa semua lelaki sama, saya rasa dia orang suka dibelai-belai sebenarnya lelaki ni. Tapi kita ni lebih, perempuan ni kadang-kadang lebih mendarangkan macam kita pun nak macam tu. Dia orang pun sebenarnya sebaliknya nak macam tu, tapi dia orang tak cakapnya sebab dia orang lelaki. Ego besar. Pandang sebelah mata. So jadi Ajari saya dah tahu dah kat mana dia punya apa yang dia nak, apa macam mana nak tackle dia kan. Because dia pula bekerja banyak menggunakan kreativiti. So jadi kalau macam kita ni kadang-kadang ada, kita nak mengadu pasal masalah, macam-macam masalah kan. So saya kena cari masa yang betul-betul sesuai. Because orang seni ni yang macam Ajai ni, orang buat lagu, dia are not a good listener. Because dia orang banyak menggunakan pemikiran dia orang, saya rasa dah penuh untuk benda tu. So dia nak cerita pada benda ni yang masalah sikit-sikit ni pada dia orang, it's very
kecil sangat lah pada diorang kan. So cara saya tu so caranya tu saya macam lah. Saya buat apa yang dia suka lah. Kalau macam dia banyak kerja ke, dia tak banyak kerja, bila dia dah senang tu baru saya cerita masalah saya. Jadi beruntunglah Ajai dan juga Nurul dapat suami dan isteri yang tidak sebenarnya Nini belajar mengenai pengalaman sendiri jugalah, pengalaman apabila kami tapi kepada doktor yang kepada yang mengalami masalah yang suami ataupun isteri yang kedekut kasih sayang ni, macam mana nak buat sebenarnya? Okey, sebenarnya orang lelaki memang dia memerlukan juga dimanjai tu, tapi orang perempuan jauh lebih besar lah, dia mahu dimanjai. Minta maaf saya buat tamsilan seperti ini. Orang perempuan dia macam kucing. Dia suka dibelah gitu kan. Tapi kucing pula kalau datang kat orang lelaki biasa kena terajang. Begitu kan? Sebab dia bila meleset kaki sangat kan, kita marah nak jalan pun susah. Jadi kucing tu kena betul ya. Geli kucing. Okey, jadi keadaannya begitu. Maksudnya ialah orang perempuan dia suka dimanjai, dan orang lelaki pun suka dimanjai, tapi peratusnya besar. Dalam proses nak dapat manja ni, jangan sampai jadi ngada-ngada. Sebab apa, kalau perempuan dia terlampau manja, dia timbul mengada-ngada. Kan bila mengada-ngada ini memang tension bagi orang lelaki. Orang lelaki tak suka orang perempuan yang mengada-ngada. Dengar tu. Contohnya Dr. Bagi tak? Okey, contohlah macam ni. Contoh macam kita bincang sekarang lah tentang suruh sangat sebut suami dia, you sayang I tak? Hari-hari, setiap minit, setiap saat hantar SMS nak suruh balas kan. Memang tension. Ini dah jadi mengada-ngada kan. Sebab itu saya kata kita kena pegang at least dalam 6 bulan ke 3 bulan ke seminggu ke kan. Tengok pada situasi keluarga kita macam mana lah. Kalau dia jenis memang seminggu sekali nak diperbaharui, kita perbaharui seminggu sekali. Jangan hari-hari tension, betul tak Jaya? Sebab apa orang perempuan bila dia hantar SMS, dia nak suruh kita jawab. Sedangkan kita banyak tanggungan. Saya kata tadi orang lelaki banyak tanggungan. Dia macam-macam lah. Banyak juga orang lelaki ni dia tak jaga tanggungjawab dia. Tapi biasanya orang lelaki bila dia dah ambil seorang wanita sebagai isteri dia, dia memang nak buat yang terbaik untuk isteri dia. Dia kena moderate lah kan. Dia kena moderate lah everything kan. Dia jadi berubah ni sebab kadang-kadang wanita mengubah dia. Kan? Ajai Nurul ni memang serasi bersama. Memang speaking of serasi bersama, look at their new album, or rather compilation. Okey. Kita nak cerita sikit pasal album ni lah, album Serasi Bersama ni. Serasi Bersama dah berapa lama bersama? 10 tahun. 10 tahun. Serasi Bersama ni merangkumi berbagai-bagai aspek dalam kehidupan Ajai Nurul. Bukan saja menyatakan kita as a husband and wife. Ya, penyataan ini juga merangkumi kita bekerja bersama. Saya buat lagu, dia buat lirik. Kita bisnes bersama. So itu yang keluar serasi bersama, keserasian kita harian. Dan serasi bersama ni konteksnya terlalu besar pada saya dan Ajai melalui kehidupan peribadi, melalui kerjaya. Dan juga yang paling penting album ni yang diadakan oleh Warner Music ini, yang diterbitkan oleh Warner Music ini menunjukkan juga kami juga serasi bersama mereka kerana mereka banyak menyokong dalam karier kami berdua sebagai penyanyi. Dan yang istimewanya lagu-lagu yang dimuatkan dalam Serasi Bersama ni semua adalah lagu-lagu bertemakan kasih sayang dan cinta ya. Ya, lagu-lagu dari album pertama, kedua, ketiga dan dengan penambahan 2 lagu baru. Kita ada lagu baru. Di mana Serasi Bersama dengan syair buat Najiha. Okey. Boleh dengar tak? Boleh kita dengarkan lagu baru ni bersama-sama. Boleh. Serasi Bersama Salahnya. Boleh. Kita persilakan Nurul dan juga Ajai untuk menyediakan diri dekat studio tu. Okey, dan sementara itu kita dengarkan dendangan lagu daripada Nurul dan juga Ajai. Ini ada sedikit informasi kepada anda. Bagi yang berbakat dalam bola sepak, anda boleh menyertai My Team, ya, pasukan bola sepak IL yang akan dilatih oleh Shabby Singh. My Team akan menentang pasukan bola sepak kebangsaan pada bulan Mei depan, dan pemilihan pemain akan bermula hujung minggu ini di selatan tanah air. Jadi kepada yang berbakat dalam bola sepak dan berumur 17 tahun dan ke atas, jangan lupa untuk hadir pada 18 Februari Sabtu ini di dataran Bandaraya Johor Bahru, dan juga kita bersama-sama Nurul dan Ajai dengan lagu Serasi Bersama. Sampai jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak? Semakin hari semakin serasi bagai pagi dengan sinar matahari, bagai malam dengan kerdipan bintang yang berseri.
Terlintas saja hati belum ku luahkan. Kau dah pun tahu bagai tiada lagi rahasia antara diri kita berdua. Semakin hari semakin serasi bagai gelora, dan laut air dan tasik tak dicemari, bagai punca dalam balering dan titik. Terguris saja hati belum ku tangis, ku dah kau belai seperti sakitku ini. Kau yang terasa jiwa kita serupa. Kita bagai satu, bermata terbelah bercampur semula, hingga langsung tiada terlihat garisnya. Pemisah halus rambut dibelah halus. Kita bagai satu, jiwa yang bercerai terpatri kembali, hingga langsung tiada terlihat lainnya. Di dalam hanya ada kekasih hati. Semakin hari semakin serasi bagai gelora, dan laut air dan tasik tak dicemari, bagai puncak dan lembah lereng dan titik. Terguris saja hati belum ku tangis, ku dah kau belai seperti sakitku ini. Kau yang terasa jiwa kita serupa. Kekasih hatiku, kita bagai satu, bermata terbelah bercampur semula.